Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah suruh begini, bila saja kita baring untuk tidur, Rasulullah suruh baca 3 kali Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca juga, dia kata 3 kali. Kita baring nak tidur tu baca 3 kali. Jadi sebab kita dah jadi amalan hari-hari tu, cuma bila kita baring nak tidur kena baca. Rasulullah kata diampunlah dosa-dosa kita. Baca 3 kali Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali masa kita baring nak tidur. Kemudian Rasulullah suruh kita baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Itu dia namakan tasbih malaikat. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Baca 100 kali sehari supaya kita tenang dan murah rezeki. Kita suasana tenang, murah rezeki. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Sekejap je, 100 kali. Murahlah rezeki dan kita tenang hati. Tenang hati ini begini saja. Kita jangan peduli apa yang orang cakap dan perkara yang keliling kelalan tu jangan peduli. Itu je. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh lagi, jangan kita lupa. Kalau tak sempat tiap-tiap hari pun, setakat yang sempat baca juga Astaghfirullahalazim 100 kali sehari. Kalau kita hari ni kita terlupa, baca hari kita teringat. Dan ingatlah kepadanya, kepada Allah. Itu yang paling penting sekali. Jadi satu hari saya, Imam Ghazali tulis dalam kitab dia, saya nak baca tak boleh panjang. Dia kata Malakul Maut sedang berjalan. Dalam perjalanan tu dia kata dia bertemu dengan satu orang muda. Dia beri salam, Assalamualaikum. Orang muda tu pun jawab, Waalaikumsalam. Malakul Maut tanya, awak ni nak pergi ke mana? Dia kata, saya ada urusan di kampung seberang, nak bertemu dengan kawan saya. Malakul Maut pun pergi dekat. Malakul Maut kata, hari ini telah sampai ajal awak. Saya ni Malakul Maut, nak ambil nyawa awak. Kata orang muda tu, Alhamdulillah, kalau dah sampai ajal,
Apa nak dikata, ambillah nyawa saya sekarang. Malakul maut jawab, oleh kerana awak ada kerja di seberang, pergilah dulu, uruskan kerja awak, kemudian barulah saya ambil nyawa awak. Kata orang muda tu, tak ada faedah lagi dah. Tak ada faedah lagi dah saya pergi. Kalau dah sampai masa ajal, tak perlu lagi saya berjumpa dan berbincang, bercakap dengan orang yang saya nak jumpa tu. Kalau begitu, beginilah kata Malakul Maut, awak ni nak ambil nyawa masa mana? Awak nak suruh saya tarik nak nyawa awak tu bila? Jawab budak muda tu, saya ambil wuduk, saya semayang, masa saya sujud, masa itulah awak ambil nyawa saya. Maka budak itu pun pergi ambil semayang, dan dia pun semayang, masa sujud dia pun mati. Malakul Maut kata dia berjalan lagi. Juzuk pertama Sirah Salikin pun ada, Ihya Ulumuddin pun ada. Juzuk pertama kalau nak rujuk. Malakul Maut jalan. Dia kata ada satu orang, dia suruh khodam dia bawa pakaian yang cantik-cantik, bawa kenderaan yang cantik-cantik, dan dia pun pakai pakaian yang cantik dan naik kenderaan yang cantik. Berjalan di dalam bandar, bersiar-siar. Malakul Maut duduk tepi jalan. Orang itu pun lalu melintas Malakul Maut. Malakul Maut panggil, tuan, tunggu sekejap tuan, saya nak berbincang. Orang itu pun berjalan dengan buat tak kisah. Malakul Maut kata, berhentilah kejap tuan, saya nak berbincang dengan tuan. Tapi dia buat tak dengar. Malakul Maut pergi dekat dan sentak tali kuda. Orang kaya yang sedang bersiar-siar itu pun marah. Awak ni apa pasal sentak tali kuda aku? Aku nak bersiar-siar, awak ganggu. Malakul Maut pun tarik kepala kuda, tarik dan bisik pada telinga orang itu, awak ni pakai cantik-cantik, aku ni Malakul Maut nak ambil nyawa. Bila bunyi Malakul Maut menggigil, takut, setakut-takut dia menggigil, tak boleh nak bercakap. Minta masa sikit, dia kata. Minta apa? Aku panggil tadi, kamunya tak ada masa. Ini pula minta masa pula. Berilah tempoh 1 hari saja. Malakul Maut kata tak ada. Tengok jam, cukup tempoh, aku ambil nyawa. Bila sampai masa, Malakul Maut pun sentak nyawanya, tersungkur di situ. Inilah antara orang yang bersikap sombong dan orang yang bersuci hati. Malakul Maut kata dia berjalan lagi untuk nak menjalan tugas.
Berjalan. Sampai di sebuah rumah. Dia tengok senarai dalam rumah tu ada yang mati. Dia pun masuk dalam rumah. Dia beritahu, aku ni kalau mau nak ambil nyawa bapa awak ni yang sakit. Malah kalau mau pun ambillah nyawa orang tua tu. Bila ambil nyawa maka menangislah, menjerit-jeritlah, keluarga rumah tu. Malah kalau mau kata, diam, jangan menjerit. Awak tak payah menjerit kerana sampai ajal dia. Allah Ta'ala firman, apabila sampai masa tidak akan dicepat walau satu saat dan tidak akan dilambat-lambat walau satu saat, maka masanya dah tiba, aku ambillah nyawa dia. Sekarang sepatutnya kamu hendaklah bersungguh-sungguh bertaubat dan buat ibadat supaya dosa kamu diampun, kerana aku akan datang ke rumah ini lagi setiap hari aku datang selagi di rumah ini ada penghuni. Bila tidak ada lagi penghuni, aku tak datanglah. Ingat kepada kamu sendiri. Malakul maut pun terus berjalan. Tak berapa langkah dia berjalan, bunyi orang sedang berpesta, orang sedang berjoget-joget dan orang yang sedang bersuka-suka. Malakul maut pun terus pergi. Dia tengok pergi sampai di istana, itu di kota. Dia rumah negeri Arab semua dia buat kota. Rumah negeri Arab dia buat kota, dia buat benteng dulu, kota dulu. Kalau tanah saya ada 3 ekar saya buat benteng, dinding, buat dalam kota, dalam kawasan saya tu saya buat rumah. Semua negara Arab dia siap dengan kota. Apabila saja malakul maut sampai di tepi kota rumah tu, pergi ke pintu. Malakul maut beritahu kepada pengawal, jaga pintu. Negeri Arab ni dia siap dengan jaga dengan apa. Satu, yang kedua, saya tengok mana orang kaya Arab ni, setiap anak satu orang khodam. Setiap orang anak satu orang khodam, yang tukang jaga dia akak, yang tukang kat barang, bawa kasut. Setiap orang, anak laki-laki, anak perempuan, ada pembantu dan sebagai khodam dia. Setiap orang anak itu orang-orang kaya Arab. Jadi setiap rumah memanglah banyak pembantu. Kata malakul maut pun pergi ke pintu. Sampai di pintu kota tu, malakul maut pun beri salam, Assalamualaikum, saya nak minta izin lah, nak tahu orang buat apa dalam kota ni, ramai-ramai terang benderang. Jawab penjaga pintu, orang sedang makan, sedang berkenda, sedang minum, orang sedang bersuka-suka. Malakul maut kata, saya nak masuk boleh ke? Jawab penjaga pintu, yang pertama saya nak tahu, awak ada ke surat jemputan? Tak ada.
Yang kedua, saya nak beritahu, tak boleh masuk melainkan orang yang berpakaian lengkap. Orang yang berpakaian cukup lengkap. Oh, maka awak tak boleh masuk. Walaupun bangun pun pergi dekat dan dia tarik kepala orang. Aku nak tahu mana tuan rumah. Aku ni malakul maut nak ambil nyawa tuan istana ni. Bila bunyi malakul maut, takut menggigil, takut, amat-amat takut. Jawab dia, malakul maut, jangan ambil nyawa saya lah. Tuan istana ni ada di sana tu, tepat atas stage. Malakul maut pun masuk. Sampai di tengah, beritahu dia nak jumpa dengan tuan istana ni. Maka orang pun bertemu dengan tuan rumah, tuan istana. Malakul maut pun berjumpa dengan tokek ataupun tuan istana. Malakul maut kata, aku adalah malakul maut, ditugaskan mengambil nyawa tuan istana ni. Kata tuan istana tu, kata malakul maut, minta maaf lah, tolonglah beri tempoh kepada saya sedikit lagi masa untuk hidup. Malakul maut kata, tak boleh lagi dah, aku tetap ambil nyawa setelah sampai masa. Sekarang kamu panggil segala harta benda kamu, kumpul segala harta benda kamu, kumpul di hadapan ini, panggil seluruh kawan-kawan dan sahabat kamu. Maka sahabat-sahabat tuan rumah itu pun datang ramai-ramai dan segala harta pun dikumpul di hadapan. Malakul maut pun berkata kepada seluruh sahabat-sahabat dan berkata kepada tuan istana dia, awak nak cakap apa, cakap sekarang. Tuan istana tu pun beritahu pada seluruh para sahabat-sahabat dan harta, wahai seluruh sahabatku dan harta aku telah banyak berjasa kepada kamu, aku telah tolong kamu, dan aku telah membelanja harta untuk menikmati segala-gala yang ada. Jawab segala harta, betul, kamu telah membelanjakan aku. Maka tuan rumah tu berkata, kalau tidak kerana kamu wahai harta, aku tak jadi jahat. Jawab harta, kalau tidak kerana aku, tidak kerana harta kamu yang banyak-banyak ni, kamu tidak ada kawan, kamu tidak dihormati oleh kawan-kawan kamu. Maka seluruh kawan-kawan yang datang hari itu pun berkata, kita ni datang buat jahat kerana datang minum arak, datang joget, dia yang panggil. Kalau tidak, kita tak datang. Masa itu, maka malakul maut pun berkata, sekarang sudah habis masa, aku ambil nyawa. Maka dia sentak nyawa, tersungkur di situ. Itulah keadaan akhir hidup ini. Maka berkatalah seorang sahabat saya, dia kata, Ustaz Sa'ud, setelah seseorang itu kena sakit jantung, maka tidak ada bermakna duit ada berpuluh-puluh juta di hadapan. Setelah seorang itu kena sakit jantung atau kena sakit kanser, tak berfaedah duit berjuta di hadapan. Maka Allah Ta'ala telah pun menyuruh kita, sabda baginda, aksiru zikra hazibil lazat, banyak olehmu sebut mati, banyak-banyak kalah kamu sebut mati, ingat pada mati.
Kita kena ingat pada mati selalu, kerana ingat pada mati boleh mengurangkan gelujuknya kita. Hendaklah banyak-banyak ingatkan kepada mati. Dan baginda bersabda, "Lau annal bahaim ta'lamu minal maut ma ta'lamuna lama akaltun minha samina." Lau sekiranya annal bahaim, sekiranya seluruh binatang kambing, seluruh binatang lembu, seluruh kerbau, ta'lamu minal maut, dia tahu dia akan mati, dia tahu dia mati kena sembelih. Ma ta'lamu, kalau binatang-binatang ini tahu apa yang kamu tahu, ma akaltun min hasamina, nescaya kamu tak dapat makan lembu gemuk, kambing gemuk, binatang-binatang gemuk. Kalaulah binatang ini tahu sebagaimana apa yang kamu tahu, maknanya kamu tahu binatang-binatang ini akan sampai masa disembelih. Kalau dia tahu, kamu tak dapat makan daging lembu gemuk. Semua lembu tu kurus kan, sebab tunggu masa kena sembelih. Semua kurus sebab tunggu masa kena sembelih, maka tak selera nak makan rumput. Maka sebab itulah tak ada lembu gemuk, tak ada kambing gemuk. Kamu tak dapat makan daging yang lembu gemuk, kambing gemuk. Tapi dia tak tahu. Kalau gitu kita yang tahu. Kita tahu kita akan mati. Kita tahu kita akan pergi bila-bila saja. Mengapa kita yang tahu ni tidak bersiap-siap untuk berdepan dengan apa yang kita tahu? Mengapa yang kita tahu akan mati, tapi kitanya tidak bersiap dan berperangai seperti orang yang nak mati? Sepatutnya kita ni bersiap-siap untuk mati, bersiap-siap untuk berdepan dengan kematian. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada ahadun?" Qala na'am. Man zakara al-maut fil yawm wal lailah 20 marrah. Ya Allah, adakah dibangkit seseorang di padang mahsyar itu serta syuhada? Tuan, Siti Aisyah tanya, adakah dibangkit di padang mahsyar seluruh orang ni bersama orang mati syahid? Mana orang yang tak mati syahid pun akan dibangkitkah di padang mahsyar kelak? Baginda jawab, iya, dibangkit samalah. Bahkan iaitu seorang yang menyebut mati dalam sehari sebulan 20 kali. Kalau satu orang tu sebut mati, ingat kepada mati satu hari satu malam 20 kali, maka dia dibangkit bersama dengan para syuhada. Jadi kita ingat pada mati dan kita pun akan berperangai baiklah. Sebab itu banyak-banyaklah kita sebut kepada mati. Sabda baginda, tahfatul mu'min al-maut. Tahfah tu buah ekor. Mustafah ni buah ekor. Kalau di negeri-negeri berudara Mediterranean, di Soria ke mana, yang paling orang suka ialah paling suka musim menuai memungut buah ekor. Jadi tahfatul mu'min al-maut. Musim
yang gembira bagi orang benar-benar beriman. Orang beriman dia bergembira dengan mati. Jadi kalau kita ni banyak pahala, kita ni orang baik, kita ni orang berhati suci, mati itu sebagai perayaan, sebagai masa gembira bagi kita. Maka sebab itu kita hendaklah selalu mengingati mati. Dah kalau kita ni ingat pada mati, dah dosa-dosa, baginda bersabda ginilah, bacalah astaghfirullahalazim 100 kali sehari, maka kamu dibersihkan dari dosa. Astaghfirullahalazim, baca 100 kali sehari. Astaghfirullahalazim, baca 100 kali sehari, maka kamu akan dibersihkan dari dosa. Jadi setiap hari baca astaghfirullahalazim. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, al-maut kafarah likulli muslim. Mati menghapuskan dosa bagi orang Islam. Mati menghapuskan dosa bagi orang Islam. Jadi sebab itu Rasulullah pesan, dia kata pada masa hari mati, kalaulah orang beriman, kalau dia susah masa mati itu, bagi orang beriman, Allah nak ampunkan dosa. Dianya mati itu susah, Allah ampunkan dosa dia. Tetapi tandanya orang beriman, teruslah bersabda, bila saja orang beriman mati, berpeluh dahi dan berpeluh muka. Berpeluh ni muka ni peluh. Kalaulah susah pun tak apa, sebab susah tu ialah untuk menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bila hari wafat tu susah, bagi dia pesan, innalil maut lasakarat, bagi mati adalah mempunyai dipanggil sakaratul maut, iaitu masa cabut nyawa. Innalil maut, bagi mati, lasakarat, ada masa yang dicabut nyawa. Masa itu masa yang paling sakit dan paling susah. Maka Allah susahkan tu untuk menghapuskan dosa. Apabila Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Salamah, ketika itu Abu Salamah telah hampir wafat. Abu Salamah mendapat luka daripada peperangan Sabil. Dalam peperangan Sabilillah, lukalah Abu Salamah. Maka dia balik, dibawa pulang ke Madinah. Ramai-ramai pun pergi ziarah Abu Salamah yang terlalu uzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah majlis kematian Abu Salamah. Apabila saja sampainya ajal Abu Salamah, maka masa itu baginda tengok mata dia terbuka. Bila saja dia meninggal, mata terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutup segera mata. Sungguhnya seseorang yang meninggal, dia memandang rohnya ketika roh itu keluar. Roh itu keluar daripada kaki, naik ke atas, dan sampai kepada dahi. Dia keluar melalui dahi, maka ia melihat roh itu keluar meninggalkan badannya. Maka sebab itu mata pun terbuka. Setelah ditutup, dia rapat elok-elok, maka menangislah keluarga Ummu Salamah. Baginda pesan,
Jangan menangis, meraung, jangan bercakap apa-apa. Jangan bercakap apa yang tak elok. Segala perkara yang diperkatakan pada masa ini semuanya diamin dan direkod oleh malaikat. Bercakap yang baik-baik saja. Maka baginda pun berdoa, ya Allah, ampunkanlah Abu Salmah, masukkanlah ia ke dalam golongan orang-orang yang mendapat tempat yang berbahagia. Selamatkanlah orang-orang yang ditinggal oleh Abu Salmah. Jadi berikanlah kebaikan kepada orang yang ditinggal oleh Abu Salmah. Baginda berdoa supaya selamat yang pergi, selamat yang tinggal. Itulah keadaan kematian Ummu Salamah yang Rasulullah sendiri menghadiri. Kata Imam Ghazali, wa arada bihadzal muslim haqqan wal mu'min sidqan allazi sallama al muslimun min lisanihi wa yadihi wa tahaqqaqat fihi akhlaqul mu'min wa lam yatadannas minal ma'asi illa bil lumam was sawair fal maut yutahhiruha wa yukaffiruha ba'da ijtinabil kaba'ir wa iqamatihi al fara'id. Imam Ghazali berkata, dikehendaki dengan Nabi SAW tersebut dalam hadis itu, mati menghapuskan dosa itu ialah dosa orang Islam yang sebenar. Orang Islam yang sebenar, iaitu orang mukmin yang benar-benar sejahtera segala orang mukmin itu daripada lidahnya. Orang Islam yang sebenar iaitu orang beriman yang lidahnya tidak menyakiti orang, sejahtera lidahnya daripada menyakiti orang beriman, dan daripada tangannya. Orang beriman sebenar itu orang yang lidahnya dan tangannya tidak menyakiti orang beriman, dan telah benar di dalamnya itu bersifat dengan perangai orang mukmin, dan orang yang benar-benar berperangai dengan perangai orang beriman, yang baik perangainya itu, dan tiada bercampur tubuhnya itu daripada segala maksiat. Tubuhnya tidak melakukan segala maksiat dan dosa, melainkan dosa kecil. Dia tak buat melainkan dosa kecil. Pada ketika itu adalah mati menyucikan daripada campur maksiat yang kecil. Maka pada masa kematian membersihkan. Bila dia sakit pada masa mati, bila rasa sakit pada masa meninggal, maka dibersihkan dia daripada dosa-dosa kecil dan menghapuskan dosa-dosa itu. Tapi kemudian daripada menjauhi segala dosa yang besar, dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Setelah dia menjauhi dosa-dosa besar, maka dengan berlaku kematian itu dibersihkan daripada segala dosa kecil, dan hendaklah dia mendirikan segala yang diperlu, dibersihkan dari segala dosa itu dengan syarat dia menunai segala yang perlu. Dengan itu baginda bersabda, aksiru min zikril maut fa innahu yamhuzunu wa yazhadu fid dunya. Aksiru, banyak-banyakkanlah min zikril maut, banyak-banyaklah ingatkan mati. Fa innahu yamhuzunu, sungguhnya ingatkan mati boleh menghapuskan dosa. Wa yazhad fid dunya, dan boleh menjadi zahid, benci kepada dunia, boleh berasa tidak tamak
tidak nak sangat kepada dunia. Baginda pun bersabda lagi, kafa bil maut wa izo, cukuplah dengan kematian itu menjadi penasihat ataupun pengajaran kepada kamu. Cukuplah dengan ingatkan mati itu menjadi pengajaran dan nasihat untuk kamu. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ilal masjid fa iza qaumun yatahaddatsun wa yadhakun faqala zkurul maut wallazi nafsi biyadihi law alimtum ma a'lam la dhahaktum qalila wa la bakaitum katsira. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid. Tiba-tiba baginda bertemu dengan sekumpulan orang ramai yang sedang berborak-borak. Yatahaddatsun, berborak-borak, bercakap-cakap. Wa yadhakun, berketawa-ketawa. Faqal, maka baginda bersabda, uzkurul maut, ingatlah kamu kepada mati. Wallazi nafsi biyadihi, demi nyawaku di tangan Allah. Lau alimtum ma a'lam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahaktum qalila, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Ini pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya supaya jangan banyak ketawa, banyak menangis. Kata Ka'ab radhiyallahu anhu, man arafal maut hana alaihi masaibud dunya wa humumuha. Barang siapa mengetahui mati, siapa kenal mati, nescaya mudah atasnya segala kesakitan balak dalam dunia, ringan segala kesusahan dalam dunia. Jadi kita beringat kepada mati dan kita berdoalah supaya kita semua ni mati dalam husnul khatimah. Allah Ta'ala baginda pesan supaya kita doa, Allahumma khtim lana fi husnil khatimah, la taqtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Tuhan kami, akhirkanlah hidup kami di dalam hidup yang elok. Jangan sekali-kali mati kami dalam mati yang tak elok. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah persalahkan kepada kami apa yang kami tersalah atau terlupa. La tu'akhizna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Jangan bebankan kami bebanan yang kami tak mampu untuk pikul. Wa'fu 'anna waghfir lana, ampunlah kami, maaflah kami, kasihanilah kami, warhamna, kasihanilah kami, anta maulana, engkaulah tempat pergantungan kami ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin, beri kemenangan kepada kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li asatizatina wa masyayikhina wa li azwajina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.